Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 4 dan tajuk yang akan kami bentangkan ialah jual beli atas talian menurut Islam. Nama saya Nur Farah Farzana binti Zulkifli, 065066. Pengenalan. Pada era globalisasi, semua jenis transaksi boleh dilakukan secara dalam talian. Dengan perubahan gaya hidup yang semakin sibuk, transaksi dalam talian iaitu online kini mendapat tempat di hati pengguna berbanding dengan pembelian konvensional yang memerlukan individu mengambil barang di kedai. Pembelian dalam talian lebih mudah dan menjimatkan masa kerana semua transaksi dilakukan secara maya. Pembeli juga dapat menjimatkan masa, malah boleh mengira masa dan tempat. Penggunaan teknologi moden pada hari ini sebagai alat perantaraan dalam melancarkan urusan manusia dan merupakan antara alternatif yang sangat berkesan dalam berurusan jual beli yang dikenali sebagai proses pembelian, penjualan, pertukaran, pemindahan produk, perkhidmatan atau maklumat melalui jaringan internet. Maksud jual beli atas talian. Jual beli merupakan salah satu bentuk urus niaga yang paling utama dalam jual beli atas talian. Jual beli atas talian iaitu e-dagang boleh ditakrifkan sebagai suatu proses pembelian, penjualan, pertukaran atau pemindahan produk, perkhidmatan atau maklumat melalui jaringan kumpulan termasuklah internet. Pembentukan dan pelaksanaan jual beli sebegini adalah baru dan tidak dapat dibahaskan secara khusus dalam kitab klasik. Tambahan pula, konsep dan kerangka jual beli atas talian bukanlah lahir dari acuan muamalah Islam. Istilah jual beli atas talian juga boleh diinterpretasikan berdasarkan konteks yang lebih luas atau umum dan konteks yang lebih sempit. Istilah daripada konteks yang lebih umum dilihat sebagai bentuk atau cara pelaksanaan perniagaan secara elektronik. Namun, mengenai urusan jual beli, fuqaha telah meletakkan asas dan teori yang jelas sebagai panduan. Oleh itu, sejauh mana konsep dan amalan jual beli atas talian selaras dengan muamalah Islam akan dikupas dan dibahaskan. Seterusnya, kelebihan jual beli atas talian kepada pelanggan. Yang pertama, menjimatkan masa. Pengguna lebih mudah untuk mencari barangan dengan ciri yang diingini di samping dapat membandingkan harga. Dalam masa yang singkat, pengguna boleh melihat produk yang dikehendaki dalam pelbagai kedai dalam talian. Seterusnya, pembelian atas talian memberi peluang kepada pengguna untuk berbelanja selama 24 jam. Yang seterusnya, pelbagai pilihan. Maksudnya di sini ialah pengguna dapat membuat perbandingan dan mempunyai pilihan dari segi harga, kualiti dan perkhidmatan. Perniagaan jual beli atas talian iaitu e-dagang dapat memberi banyak pilihan kepada pembeli dan harga yang lebih berpatutan dan murah. Dan yang terakhir iaitu keselesaan membuat pilihan pembelian dan perbandingan. Pembeli boleh berbincang bersama-sama dengan ahli keluarga atau rakan sebelum pembelian dibuat. Pembelian yang menepati keperluan dan kehendak keluarga atau rakan adalah sangat menepati cita rasa pembeli. Selain itu, ia dapat memberi maklumat yang mesra pelanggan serta terkini. Maklumat yang tepat dan terkini dapat memberi jalan penyelesaian kepada pembeli untuk membuat pilihan dan perbandingan. Kelebihan jual beli atas talian kepada peniaga ada 3 juga. Yang pertama, mudah melakukan perubahan, yang bermaksud sesetengah perniagaan akan melakukan perubahan dari semasa ke semasa atas produk dan keluaran peniaga. Ia melibatkan dari aspek pengiklanan, pemasaran, harga dan lain-lain. Selain itu, medium e-dagang ini juga dapat disalurkan kepada pengguna dengan cepat dan tepat walaupun hanya dengan berada di rumah sahaja, dan medium ini juga lebih fleksibel. Yang kedua, hubungan secara langsung kepada pelanggan. Peniaga dapat berhubung terus kepada pembeli tanpa melibatkan orang ketiga dan ia dapat mempercepatkan proses pembelian. Dan yang terakhir, prospek dan pemasaran, yang bermaksud melalui jual beli atas talian, peluang untuk mengiklankan produk, memasarkan produk atau perkhidmatan lain yang lebih luas tanpa sempadan dapat dilakukan. Oleh itu, hasil dapat dilihat dengan lebih cepat. Kita beralih pula kepada kekurangan jual beli atas talian kepada pelanggan. Ada 4. Yang pertama, tempoh masa penerimaan barang yang dibeli.
Yang bermaksud di sini menyampaikan produk dalam masa dan tempoh yang dijanjikan, dan ketetapan perjanjian perkhidmatan adalah faktor yang memenuhi kepuasan pelanggan, dan mereka menambah bahawa kelewatan penghantaran barang mungkin akan menjejaskan reputasi perniagaan mereka. Yang kedua, faktor kepercayaan. Faktor ini merupakan faktor asas dalam perniagaan atas talian. Kepercayaan pengguna terhadap sesebuah laman web dapat meningkatkan tahap keyakinan pengguna untuk melakukan pembelian secara atas talian. Melalui faktor tersebut, ia dapat mengetahui tahap keyakinan dan kepercayaan seseorang pengguna dalam jual beli atas talian. Sebab utama mengapa pengguna tidak mahu menggunakan platform atas talian, kerana kurang kepercayaan terhadap produk dan barang tersebut. Yang ketiga, barang pesanan tidak seperti diiklankan. Okey, membeli barang atas talian mempunyai risiko terhadap produk. Ia merujuk kepada kualiti produk, prestasi, penipuan dan masalah lain. Contohnya, sama ada produk mempunyai warna atau kualiti yang sama seperti yang diiklankan. Yang terakhir, ketidakselesaan untuk pulangan. Apabila barangan yang telah sampai dan tidak menepati citarasa pembeli mengikut perjanjian semasa beli belah atas talian, maka pulangan barang yang tersebut agak tipis. Ini kerana ia melibatkan faktor penjual juga untuk membolehkan pulangan barang ataupun tidak. Kekurangan jual beli atas talian kepada peniaga ada dua: maklum balas selepas jualan dan tidak berupaya mempamerkan produk sebenar. Okey, maklum balas selepas jualan ini bermaksud pengguna kadang-kadang mempunyai keraguan dan masalah dalam menghantar maklum balas selepas mendapatkan barang yang dibelinya. Oleh itu, mungkin mereka mahu menukar atau memulangkan barang tersebut. Ini apa yang dijelaskan dalam maklum balas selepas jualan. Dan yang kedua ini, tidak berupaya mempamerkan produk sebenar. Ciri barangan mempunyai kepentingan dalam menentukan kepuasan hati pelanggan dan pengalaman membeli belah atas talian. Maka, sudah pasti pengguna mahu produk yang diiklankan sama dengan barang yang diterimanya nanti. Hukum dan dalil jual beli atas talian menurut Islam. Jual beli atas talian adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa bertemu langsung, hanya melalui alat telekomunikasi yang canggih. Namun, hukum dasar muamalah adalah harus, selagi mana tiada dalil yang melarangnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Maksudnya, padahal Allah telah menghalalkan berjual beli, iaitu berniaga, dan mengharamkan riba. Daripada surah Al-Baqarah ayat 275. Seterusnya, Imam At-Tabari mentafsirkan ayat ini menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan keuntungan yang diperoleh melalui perniagaan dan jual beli. Wa halallahu arbah fit tijah wa syira wal bai'. Maksudnya, dan Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan keuntungan yang diperoleh melalui perniagaan dan jual beli. Ayat di atas secara jelas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba kerana terdapat perbezaan yang ketara antara kedua-duanya. Ini kerana jual beli adalah bertujuan untuk memenuhi keperluan manusia, manakala riba pula hanyalah sekadar untuk mengambil kesempatan keuntungan di atas keperluan orang lain dengan mengenakan lebihan bagi sesuatu pertukaran. Allah Subhanahu Wa Taala juga telah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 29 yang bermaksud, Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an taku tijaratan an taradi minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan atau gunakan harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, iaitu tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Selain itu,
Hukum asal bagi jual beli mestilah barang jualan itu wujud. Fakta ini disebutkan dalam syarat barang jualan. Barangan jualan hendaklah wujud ketika akad dilakukan. Tidak harus menjual barangan yang tidak wujud, bahkan tidak boleh dijual. Contohnya, penjual yang mahu menjual buah-buahan di atas pokok atau akan berbuah. Begitu juga dengan anak kambing dalam kandungan atau akan dikandung. Dalil ini adalah larangan daripada Nabi apabila menjual barangan yang tidak wujud, iaitu, Ya Rasulullah, ya'tini ar-rujul fayurid minni al-bai'a. Laisa indi afabata'uhu lahu min as-suq faqala la tabi' ma laysa indaka. Maksudnya, wahai Rasulullah, ada seorang lelaki datang meminta saya menjualkan kepadanya barang yang saya tiada. Saya bertindak menjual kepadanya. Bolehkah saya membeli barang tersebut di pasar untuk diserahkan kepadanya? Baginda bersabda, jangan engkau jual barang yang tiada padamu. Dan demikian juga, jual beli dengan cara ini termasuk dalam kategori jual beli berisiko, iaitu al-gharar. Kerana barangan tersebut mungkin wujud dan mungkin juga tidak. Sedangkan Rasulullah SAW melarang jual beli gharar berlaku. Daripada hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Naha Rasulullah SAW an bai'i al-hasah wa an bai'i al-gharar. Rasulullah SAW melarang jual beli al-hasah dan jual beli al-gharar. Daripada hadis riwayat Muslim. Selain itu, telah berlaku ijma' di kalangan fuqaha tentang haramnya sebarang bentuk perniagaan barangan yang najis pada zatnya, seperti arak, babi, anjing, bangkai dan seumpamanya. Islam mengharamkan sebarang bentuk perniagaan barangan najis ini kerana ianya boleh mendatangkan mudarat dan kerosakan di muka bumi ini. An Jabir bin Abdullah yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amal fathi inna Allah azza wa jalla wa rasulahu haram al-bai'a al-khinzir wal bai'a al-maitati wal bai'a al-khamru wal bai'a al-asnam. Maksudnya, dari Jabir bin Abdullah katanya, ia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun pembukaan kota Mekah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli babi, bangkai, arak dan patung berhala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahidah binti Muhammad Zakri, nombor matrik 063889. Saya ingin menyambung perbincangan ini kepada lafaz akad jual beli. Sebagaimana yang telah kita ketahui, lafaz akad jual beli adalah suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam urusan perniagaan. Dalam agama Islam, aktiviti perdagangan yang dilakukan tanpa adanya akad, maka urusan jual beli tersebut dianggap tidak sah. Apabila menjalankan aktiviti jual beli di atas talian, bermakna penjual dan pembeli tidak bersemuka. Walaupun begitu, akad boleh sahaja termeterai melalui isyarat, penulisan atau dihantar melalui SMS ataupun email. Jual beli ini masih dikira ittihad al-majlis dan ia terlaksana. Terdapat 3 syarat sah akad jual beli tersebut. Yang pertama, difahami dan diredai oleh kedua-dua belah pihak yang terbabit. Dalam melakukan akad jual beli, kedua belah pihak yang melakukan proses jual beli haruslah reda dan suka sama suka dalam melakukan proses jual beli dan tidak ada paksaan di antara keduanya. Syarat yang kedua ialah memenuhi syarat sah jual beli. Akad jual beli hanya boleh berlaku kepada mereka yang sudah memenuhi syarat dalam membelanjakan harta dan melakukan jual beli. Syarat tersebut ialah merdeka, mukallaf atau orang yang sudah biasa membelanjakan harta dengan menggunakan akal. Dalam hal ini, anak kecil yang belum mengerti harta atau pembelanjaan tidak sah jika melakukan jual beli. Yang terakhir ialah barang yang dijual mestilah milik penjual tersebut ataupun pemiliknya telah mewakilkannya untuk menjual barang tersebut. Di dalam akad jual beli, barang yang diperjualbelikan haruslah merupakan milik dari si penjual atau orang yang mewakilinya.
Apabila barang yang dijual bukan milik penjual, maka akad jual belinya tidak sah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut, diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ya'tini ar-rajulu fayas'aluni al-bai'a laisa indi abi'uhu minhu summa abta'uhu lahu min suki. Qala la tab'a ma laisa indaka." Yang bermaksud, "Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangiku lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki. Dengan terlebih dahulu, aku membelinya daripada pasar." Rasulullah SAW menjawab, "Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu." Selain itu, turut disertakan juga syarat-syarat sah jual beli walaupun secara atas talian. Jika syarat-syarat tidak dipenuhi, maka terbatallah urusan jual beli tersebut. Antara syarat-syaratnya ialah penjual dan pembeli hendaklah melakukan transaksi dalam keadaan sedar dan redha. Yang kedua, penjual dan pembeli hendaklah dewasa kerana tidak sah berjual beli dengan kanak-kanak, dan semestinya waras yang bermaksud masih boleh berfikir baik dan buruk. Yang ketiga, dengan adanya akad yang jelas menandakan kesepakatan jual beli antara kedua belah pihak. Kemudian, barang yang diperjualbelikan adalah dimiliki sepenuhnya oleh penjual. Dan yang seterusnya, objek yang diperjualbelikan bukanlah barang yang terlarang ataupun haram. Dan yang terakhir, harga jual beli itu harus jelas dan tetap. Syarat jual beli dalam Islam adalah adil dan saksama tanpa paksaan serta jujur dengan jumlah dan beratnya sehingga kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli sama-sama mendapatkan keuntungan. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Iman Wahidah binti Abdul Zami, nombor matrik 064639. Saya akan membentangkan tentang isu semasa yang berkaitan dengan jual beli atas talian. Pada pandemik ini, transaksi jual beli dalam talian semakin menjadi trend dan alternatif baru buat peniaga serta pembeli ketika negara berdepan dengan cabaran COVID-19 ini. Kaedah jual beli atas talian sudah menjadi perkara biasa bagi setiap masyarakat di seluruh dunia, termasuk Malaysia itu sendiri, tidak kira remaja maupun orang dewasa, kerana ia dapat memberi kemudahan kepada masyarakat yang ingin membeli sesuatu barang tanpa perlu keluar. Ada kajian dari syarikat pengurusan perunding berpangkalan di Amerika Syarikat, Bain and Company mengatakan bahawa kira-kira 47% pengguna di Malaysia beralih kepada kaedah pembelian dalam talian sebagai saluran paling kerap digunakan untuk melakukan pembelian barang. Pembelian dalam talian ini sebenarnya mempunyai pro dan kontranya sendiri jika hendak dibandingkan dengan pembelian secara bersemuka. Jika kita memerlukan perbandingan harga dan kualiti, jualan dalam talian dah inisiatif paling mudah untuk kita gunakan. Hanya memerlukan gadget seperti telefon pintar atau komputer riba, apa sahaja yang kita diinginkan ada dalam peranti berkenaan mengikut laman sesawang yang telah disediakan. Jual beli atas talian memberi keseronokan kepada masyarakat untuk membeli sesuatu barang yang dikehendaki mereka. Sebagai permulaan, mereka yang ingin membeli belah harus mematuhi penjarakan sosial. Peraturan baru semasa wabak ini mungkin memerlukan rakyat Malaysia untuk membiasakan diri mereka untuk membeli barang keperluan dan bilangan pengguna untuk memasuki premis adalah sangat terhad demi menjaga penjarakan sosial. Jadi, masyarakat mengambil jalan mudah dengan membeli belah atas talian supaya mereka dapat menjimatkan tenaga serta mengelakkan daripada jangkitan wabak. Selain itu, jual beli dalam talian juga boleh dikatakan sangat murah dan walau bagaimanapun, masyarakat perlu berhati-hati apabila berjual beli dalam talian kerana di sebalik kebaikan terdapat juga keburukan yang terjadi dalam urusan jual beli dalam talian. Masyarakat juga perlu bijak dalam membuat pembelian dalam talian supaya tidak berlaku unsur penipuan dan juga mendapat barang yang tidak berkualiti serta perlu mengetahui lebih banyak tentang penjual. Ini kerana sekiranya perkara yang tidak diingini berlaku, sudah tentu masyarakat tidak berpuas hati dengan barang tersebut sekaligus akan menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan pembeli serta ia akan berlanggar dengan hukum jual beli dalam Islam. Terima kasih. Kesimpulannya, ia dapat memudahkan masyarakat dalam meneruskan kehidupan seharian. Justru itu,
Kemodenan telah mewujudkan perniagaan secara e-dagang dengan pelbagai barangan yang disediakan bagi memenuhi permintaan pengguna. E-dagang bukan sahaja memberi manfaat kepada pengguna, malah memberikan kemudahan dan kebaikan kepada peniaga. E-dagang mampu meningkatkan jualan dan mengurangkan kos-kos yang tertentu serta dapat berinteraksi dengan pengguna secara langsung. Walaupun tidak dapat hukum asal dalam pelaksanaan dan pembentukannya, namun fuqaha telah menetapkan asas-asas hukum dan teori secara jelas berkaitan dengan urusan jual beli. Syukran jazilan ala istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.